Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni kita tengok surah Al-Furqan ayat yang ke-21. Muka surat 362 ayat 21. Saya baca dulu ayat ni, tuan-tuan, puan-puan ikut kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ silap berhenti dengan hidup baris hidup. Silap. Semula tuan-tuan. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita baca pada pagi ini, iaitu ayat 21 surah Al-Furqan yang berbunyi wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikata aw nara
alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Ayat ni saya sentuh sikit pada pertemuan yang lepas, di mana Allah Ta'ala berkata, dan telah berkatalah orang yang tidak percaya akan menemui kami, liqa'ana. Liqa'ana tu makna dia menemui kami. Maknanya orang yang tidak beriman kepada akhirat. Bagi orang-orang kafir yang menjadi sebahagian besar penghuni bumi pada hari ini, orang kafir, mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka kata kehidupan ni hanyalah dunia sahaja. Kehidupan ini adalah di dunia saja. Bila kita mati, tamatlah cerita. Dia tak nak percaya bahawa setelah kita mati, maka bermulalah cerita baru. Bukan tamat cerita. Jadi bila mereka percaya, yakin bahawa hidup ni di dunia sahaja, maka mereka pulun, berusaha bersungguh-sungguh, berguling-guling untuk mereka nak hidup atas muka bumi. Tak kira halal, tak kira haram, semua dia redah, kan? Janji dia boleh hidup, kan? Janji dia boleh berkuasa, subhanallah, kan? Dia tak kira dah akhirat. Akhirat itu belakang kira, kan? Bukan belakang kira. Orang kafir tak percaya langsung, kan? Ada orang Islam yang percaya, tapi seseolah dia tak percaya. Ini belakang kira, kan? Akhirat. Jadi Allah Ta'ala berkata, mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, liqa'ana. Dia terjemahkan, tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, bertemu. Tuan-tuan, saya dah sebut dah pada pertemuan yang lepas, pertemuan, perkataan liqa'ana. Liqa'ana ini dengan makna pertemuan, liqa', bertemu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada perbahasan di kalangan ulama. Imam Sya'rawi kata, ma huwal liqa', apa itu pertemuan? Al-liqa' yakni al-waslu wal muqabalah. Muqabalah ni bahasa kampung saya dia kata face to face. Apa ni? Bersemuka, kan? Bersemuka, itu bertemu, kan? Bertemu ni bersemuka. Muqabalah dalam bahasa Arab dia panggil, selain daripada perkataan liqa'ana, dia panggil muqabalah. Muqabalah ni dia boleh terjemah dengan bersemuka. Kalau dalam askar, muqabalah ni dia panggil temuruga. Temuruga. Itu dalam askar. Dia, tuan-tuan fahamlah, temuruga dalam askar bukan temuruga macam kat luar sana. Temuruga kat luar ni nak dapat kerja, kan? Itu temuruga kat luar selain daripada askar lah. Yang dalam askar ni, kalau temuruga tu ada banyak benda tu, kan? Sama ada bermasalah ataupun tidak bermasalah, kan? Ada masalah, kebiasaannya ada masalah. Kemudian Imam Sya'rawi kata, lakin kaifa yutimul wasla wal muqabala bainal haqqi. Tapi bagaimana dipersoalkan pertemuan kita dengan Allah Ta'ala di akhirat esok, macam mana? Adakah bertemu macam hari ni? Hari ni saya bertemu dengan tuan-tuan, tuan-tuan bertemu dengan saya, kan? Saya boleh tengok tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok saya boleh cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh bercakap dengan saya, kan? Adakah itu pertemuan kita dengan Allah di akhirat esok? Kena faham betul-betul. Wa hadhil masail
allati kasra fiha al-jidal. Kata Imam Sya'rawi, inilah masalah yang banyak di dalamnya perdebatan dan perbahasan. Berdebat banyak, tuan-tuan. Berkaitan dengan perkara ini, maka ramai pihak bercakap. Ada yang bercakap ahli sunnah wal jamaah, ada yang bercakap adalah Mu'tazilah, ada yang bercakap orang-orang kafir, ada macam-macam pandangan, kan. Wa hadasat fiha dajjatun syakkakat muslimina fi katsirin minal qadaya. Dan berlakulah orang kata apa, dajjatun ni gelombang yang besar yang menyebabkan perpecahan di kalangan orang-orang Islam. Berpecah. Hak ni puak ni, ahli sunnah kata macam ni, Syiah kata macam ni, Mu'tazilah kata macam ni, lain-lain, kan. Ini bukan mazhab fiqh, tuan-tuan. Fiqh tak apalah, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kan. Yang tu tak ada masalah fiqh. Ni bab tauhid ni dia masalah, kan. Bab nama Tuhan, bab sifat Tuhan, kan. Qalu, ada sebahagian pendapat mengatakan bahawa an yakunallaha ta'ala mujassiman. Allah Ta'ala tu macam kita lah, bertemu macam kita, kan. Dan kata Imam Sya'rawi, hadza mamnu'un, ini adalah amat dilarang. Siapa yang menganggap pertemuan Allah Ta'ala sebagaimana pertemuan kita pada hari ini, maka dia boleh membawa kepada kekufuran, wal-iyazubillah, kerana dia mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah Ta'ala. Saya duduk di depan tuan-tuan, tuan-tuan duduk di depan saya. Maknanya saya bertempat, tuan-tuan bertempat. Adakah Allah bertempat? Tak, Allah tidak bertempat. Kena hati-hati. Jangan sampai kita faham benda ni sebagaimana manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk lain buat pertemuan. Itu dilarang sama sekali. Ada pendapat mengatakan bahawa faqad yakunu mujarradur ru'yah, yang dimaksudkan dengan liqa'ana, pertemuan di akhirat ini adalah semata-mata melihat Allah di hari akhirat, di padang mahsyar, kan. Tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala ini adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Bukan pertemuan jasad, tetapi kita boleh bertemu dengan, boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana melihat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan? Jangan fikir macam kita melihat sekarang. Dia lain, tuan-tuan. Dia tak sama. Tak sama. Jauh yang amat. Sebelum saya nak cerita pasal lihat ni, saya bagi tahu satu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kita tak akan bertemu dengan Allah, kita tak akan nampak Allah Ta'ala bila-bila pun. Sebab Mu'tazilah dia berfahaman berpendapat sebagaimana makhluk. Allah itu sebagaimana makhluk. Ni Mu'tazilah. Payah sikit. Okey, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bagi contoh-contoh lah supaya kita boleh faham. Tuan-tuan, bila Allah kata bertemu dengan dia, melihat kepadanya, maka kita kena faham, kena letak terus kayu pengukur kita adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Tak ada yang sama. Allah tak sama dengan kita, Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak sama dengan segala-galanya. Allah tak sama dengan segala-galanya. Okey, tuan-tuan, kita malam tadi baru
sambut Isra' dan Mi'raj, kan? Hari ni 27 Rejab, kan? Hari ni 27 Rejab. Malam tadi kita sambut malam 27 Rejab. Jadi tuan-tuan, ramai yang sambut Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu banyak berlaku perkara-perkara yang pelik, ajaib. Banyak perkara yang ajaib. Yang di luar, bila sebut pelik, ajaib, benda yang tak pernah dipikir oleh manusia berlaku, benda yang tak logik pada pandangan manusia, benda yang tak masuk akal, itu yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dengan sebab itu Allah Ta'ala memulakan surah Al-Isra' dengan perkataan Subhanallazi asra bi abdihi. Kan? Ayat tu kan? Tuan-tuan ingat? Bagaimana-mana pun, saya khutbah Jumaat semalam pun Subhanallazi juga. Kalau tuan-tuan perasan. Kalau tuan-tuan tak tidur lah, kan? Subhanallazi, kan? Maha suci Allah. Kata Imam Syarawi, bila Allah sebut kataan subhana sebelum ayat-ayat lain, bermakna Allah nak cerita selepas tu adalah benda yang di luar keupayaan, kemampuan manusia. Benda yang cukup pelik, kan? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita tak tahu berapa banyak mukjizat dan perkara-perkara pelik yang telah berlaku, tuan-tuan. Subhanallah. Antaranya, Nabi Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, apa berlaku, tuan-tuan? Apa berlaku di Masjidil Aqsa? Nabi sembahyang dengan seluruh anbiya. Seluruh anbiya. Ini bagaimana? Anbiya ni bagaimana? Itu alam mana? Macam mana Nabi boleh nampak dia orang? Macam mana dia orang ni boleh berkumpul? Padahal dia orang semua ni, anbiya ni dah tak ada dah. Dah meninggal dah wafat semua dah. Adakah itu semata-mata bayangan? Mustahil. Itu bukan bayangan. Itu yang sebenarnya. Subhanallah. Tu tuan-tuan, nak bayang macam mana tu? Kalau ikut pandangan Wahabi, benda-benda macam ni dia bermasalah lah, kan? Sebab Wahabi dia kata tawassul itu syirik. Tawassul istighasah. Tawassul ni kita berhubung dengan orang yang dah mati. Kita berhubung dengan orang yang dah mati. Adalah, dia kata, syirik. Istighasah pun samalah. Kita berhubung dengan orang yang dah mati. Istighasah ni maknanya minta tolong. Istighasah, minta tolong. Subhanallah. Kita perlu minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut oleh para ulama, kan? Jadi bila ditanya Wahabi, kenapa tawassul itu ataupun istighasah, minta tolong dengan orang mati, tak boleh dikatakan syirik? Kalau minta tolong dengan orang hidup, boleh tak? Wahabi kata boleh, tak ada masalah. Minta tolong dengan orang hidup, tak ada masalah. Minta tolong dengan orang mati, ini syirik. Pasal apa syirik? Pasal orang mati tak ada kuasa. Orang mati tak ada kuasa, tak ada upaya. Maka dijawab oleh Ustaz Engku. Ustaz Engku jawab. Kita sekarang jago Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustaz Engku lah, kan? Dia jawab, kalaulah alasan orang mati itu tak boleh membantu, tak boleh menolong, kan? Maka permintaan kita jadi syirik.
Habis kalau tuan-tuan minta dengan saya, tiba-tiba saya tak boleh tolong, tuan-tuan syirik ke? Saya tak mampu tolong, kan? Tuan-tuan minta dengan saya, Ustaz, tolong sembuhkan sakit saya ni. Saya kata saya tak boleh, saya bukan bomoh, saya bukan ni. Adakah itu dikira syirik? Sebab saya tak mampu tolong, sebagaimana orang mati tak mampu tolong. Jem kat sini terdiam, puak-puak Wahabi tak boleh jawab. Akhir sekali dia mengakui istighosah itu tak ada masalah pun. Dia mengakui tawassul tu tak ada masalah pun bila dipersoalkan benda yang dia tak boleh jawab. Okey, dia alam sana. Selain daripada dunia ni banyak lagi alam, tuan-tuan. Alam sana ni masya-Allah. Kan? Dia alam yang cukup luas dan jauh berbeza dengan kita. Kan? Tuan-tuan, kita diberitahu kalau mak ayah kita meninggal, kita pergi ziarah kubur dia. Dia tahu tak kita sampai kat kubur dia? Tahu tak? Dia tahu. Dia tahu, tuan-tuan. Bagaimana dia tahu? Sebab dia duduk dalam tanah sana. Dia melihat dengan apa? Dia melihat dengan apa, tuan-tuan? Kalau kita kena tanam dalam tanah macam tu kan, macam sekarang ni kan, kita nak tengok atas bumbung, ada orang tak? Boleh nampak tak atas bumbung tu? Tak boleh nampak sebab dah ada penghalang kan. Tapi kenapa orang mati? Kita bayangkan kita semua ni mati kan, atas bumbung ni manusia yang hidup kan. Macam mana kita boleh kenal dia? Ini anak aku datang. Dia kenal anak aku datang. Itu macam mana tu? Bagaimana? Jadi banyak persoalan, tuan-tuan. Hak Nabi berjumpa dengan para anbiya tu kan. Benda tu sahih. Bukan kata reka-reka, bukan kata ni ulama yang tambah-tambah, tokoh tambah buat cerita, tak ada. Itu daripada hadis Nabi SAW. Kan? Bertemu dengan para anbiya. Macam mana tu? Subhanallah. Kan? Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, jumpa dengan siapa? Dengan Nabi juga kan. Nabi Isa kan, Nabi Musa, Nabi Ilyas kan. Padahal dia orang dah mati dah semua tu. Nabi Isa lah tak matinya. Dia ada pendapat ulama kata Nabi yang tak mati, yang masih ada sekarang, ada 4 orang Nabi. 4 orang Nabi. Yang pertama Nabi Isa lah. Yang kedua Nabi Ilyas. Yang ketiga Nabi apa? Nabi Khidir. Yang keempat Nabi apa? Tu saya pun lupa dah. 4 orang Nabi, tuan-tuan. 4 orang Nabi yang apa ni, yang belum mati, tuan-tuan. Tak apalah yang belum mati. Masalahnya Nabi naik Isra' Mi'raj, jumpa dengan yang dah mati-mati semua dah. Ni solat kita 5 waktu ni, asal Allah bagi 50. Nabi turun jumpa siapa? Nabi Ibrahim kan? Nabi Musa. Nabi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, mak engkau tak mampu ya Rasulullah. Naik balik, minta dengan Allah Ta'ala, minta kurang. Nabi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa bukan dah wafat lah. Macam mana boleh jumpa? Tengok. Subhanallah. Kan? Dalam peperangan Badar ataupun Uhud, saya lupa, tuan-tuan, bila orang kafir mati kena bunuh, Nabi soal dia dalam kubur dia. Nabi soal atas kubur dia. Nabi soal, adakah sekarang kau telah melihat kebenaran? Kau dah rasa apa yang aku cakap? Lebih kurang gitulah ayat Nabi. Sahabat petikai, ya Rasulullah,
Dia orang boleh dengar ke apa yang kau cakap ni? Nabi kata, ya, dia orang dengar. Cuma dia orang tak boleh jawab je. Kan? Yang tu kita digalakkan bagi salam kepada orang yang dah mati, pergi kubur, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Kita bagi salam. Sebab dia orang dengar, tuan-tuan. Dia orang jawab. Cuma jawapan dia orang tu kita tak dengar. Kalau kita dengar, lari kita, tuan-tuan. Bagi salam kat kubur, tiba-tiba bunyi jawab salam, terus balik. Kan? Dia orang dengar. Itu alam lain, tuan-tuan. Alam lain. Tapi dia melihat dengan apa? Adakah dia melihat dengan mata? Kan? Jadi Imam Sya'rawi kita kena faham. Allah Ta'ala dia tak sama dengan manusia. Kan? Allah melihat, kita pun melihat. Tapi melihat Allah macam mana? Kan? Hak saya tanya tadi kan. Ibu bapa yang dah meninggal boleh kenal anak dia. Dia melihat dengan apa tu? Guna mata mustahil. Mata tak ada sampai tahap tu, tuan-tuan. Jadi melihat Allah Ta'ala di akhirat esok ni, kita kena serah pada Allah Ta'ala. Itu adalah alam Allah Ta'ala. Tapi kita boleh lihat Allah Ta'ala. Dan lihat Allah Ta'ala bukan bermaksud kita lihat Allah ada kat depan kita. Tak. Bukan macam tu. Jangan ingat lihat Allah, Allah ada kat depan. Macam tuan-tuan baca doa iftitah. Tuan-tuan baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan wajah aku. Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya, wajah aku, lillazi fataras samawati wal ard, kepada yang mencipta langit dan bumi. Siapa? Allah Ta'ala. Kita menghadap. Kita semayang tu, tuan-tuan. Ni semayang. Kalau faham doa iftitah tu memang khusyuk gila, tuan-tuan. Maknanya kita rasa sekarang waktu semayang, kita rasa aku sedang berhadapan, duduk depan Allah Ta'ala. Kita mengaku sendiri wajah tu. Kalau tuan-tuan boleh hayati perkataan tu, wajah tu wajhiya lillazi, aku menghadap Allah Ta'ala. Ulama kita kata jangan anggap bila engkau menghadap Allah Ta'ala tu Allah betul-betul ada depan engkau. Itu tak sama. Itu hanya untuk mudah cakap je, kan? Menghadap macam tu. Wajah tu ni siapa, tuan-tuan? Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa iftitah tu adalah sebahagiannya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan direka-reka oleh para ulama, tapi ulama bahaslah menghadap Allah Ta'ala sama dengan liqa ana. Bertemu. Wajah tu ni kita menghadap Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama kita membayangkan menghadap waktu kita baca wajah tu kan, kita bayangkan seperti kita duduk, tuan-tuan mudah sikit faham, ada pusasda padang kawat tu. Padang kawat tu tuan-tuan bayangkan masa passing out. Masa passing out tu nak menunggu ketibaan pegawai tabik hormat. Siapa dia? PTD. Biasa PTD lah, Panglima Tentera Darat. Tunggu. Askar-askar hak duduk dalam padang kawat tu macam mana keadaan dia? Berdiri tegak, kan? Sama paras semua sekali. Dia orang boleh menggaru tak? Boleh lap peluh tu masa tu. Boleh lap peluh? Boleh. Kan? Tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa ni? Depan dia ni tengah tunggu. Dan bila pegawai tabik hormat tu datang, lagilah tak boleh bergerak apa, tuan-tuan. Kecuali ikut arahan yang telah diberikan. Itu je. Selain daripada arahan, tak boleh. Itu nak menghadap pegawai tabik hormat.
Kita sembahyang, kita bukan menghadap pegawai tabik hormat. Kita menghadap Tuhan yang mencipta pegawai tabik hormat ni. Maka lagi besarlah sepatutnya kita sembahyang, kita duduk diam. Yang tu ulama suruh kita qiyam. Qiyam, pegang tangan ni. Masa qiyam tu hukumnya sunat. Boleh kita berdiri qiyam, boleh berdiri macam ni, kan? Boleh, bukan tak boleh. Tapi ulama kata afdalnya yang sunnahnya macam ni, qiyam, supaya kita lebih khusyuk. Tangan kita tidak bebas, tak bergerak merata. Iaitu ulama dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita sembahyang asyik duk sapu muka je, kejap-kejap sapu muka, itu hukum dia makruh kerana dia menghilangkan kekhusyukan. Kalau hak askar tadi tak boleh nak apa peluh sekalipun masa menghadap pegawai tabik hormat, kita ketika menghadap Allah Ta'ala takkan nak main-main, kan? Sepatutnya lebih pada tu. Itu maksud dia, wajah tu wajhi adillazi. Itu besar tu ulama. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni dalam kitab bimbingan mukmin, yang apa tu, yang siri yang besar sikit, bukan yang kecil, yang tebal. Subhanallah, manalah kita jauh pergi ni. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, maka berkatalah mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Hak ni geng-geng kafir ni. Bila Allah sebut macam ni, berarti ini adalah manusia yang kafir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagiannya termasuk orang munafik. Orang munafik pun termasuk ni dalam ni. Sebab orang munafik dia tak percaya akhirat. Dia Islam, kan? Tapi dia tak percaya akhirat. Laula unzila alainal malaikah, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Dah sebut dah hari tu, kan? Nah, ni perangai orang kafir. Kenapa Allah tak turunkan nabi itu di kalangan malaikat? Kenapa Allah jadikan nabi itu manusia, kan? Jadi nak tunggu malaikat turun dulu baru nak beriman. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dunia ni adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau turun malaikat, tak ada ujian dah, tuan-tuan. Mesti akan beriman lah, kan? Dah itu malaikat, kan? Ataupun tengok, au nara rabbana, ataupun kami boleh tengok Tuhan kami. Dia nak dua benda ni ada. Nak tengok malaikat, nak tengok Allah Ta'ala, barulah dia orang nak beriman. Allah, bukan macam tu, tuan-tuan. Okey, last lah. Ayat ni tak habis, tuan-tuan. Kita paksa sambung, pertemuan akan datang sikit lagi ni, ya. Nak bagi tahu kenapa dalam Islam ada rukun iman. Rukun iman 6 tu, kan? Apa maksud rukun iman? Iman tu apa? Percaya. Yang pertama apa? Percaya pada Allah, kan? Kita guna perkataan percaya. Percaya kepada Allah, kan? Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya sampai 6 rukun tu. Kataan percaya. Itu iman, tuan-tuan. Sebab Allah kata dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan baca, kan? Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan? Aku nak uji kamu atas muka bumi ni manusia, aku nak uji kamu, aku nak tengok kamu termasuk manusia yang terbaik ataupun tidak dari sudut amalan, kan? Jadi tujuan Allah nak uji. Dengan sebab nak uji itulah adanya rukun iman. Kita kena percaya, tuan-tuan. Jadi sekarang kita kena percaya benda yang tak ada depan mata kita. Percaya ni benda yang tak ada depan mata kita, tuan-tuan. Contohlah, masjid ni Haji Fakhrul Razi yang buat, kan? Dia yang buat. Tapi saya tak tengok pun. Tapi bila orang bagi tahu, dia yang buat, saya percaya. Saya percaya dia buat.
kan. Sebab saya dengar orang-orang cakap, orang-orang bagi tahu, saya tak tengok. Tapi kalau saya sendiri tengok dia, masa tu dia tak boleh kata iman dah, sebab dah tengok dah. Bila dah tengok, tak boleh kata iman dah, tuan-tuan. Dah jelas dah. Yang tu di akhirat esok, yaumala tanfa'u imanuhum. Pada hari akhirat tak ada manfaat dah, baru nak beriman. Dah tengok Allah Ta'ala depan mata, kan? Dah tengok dah syurga neraka depan mata, baru nak beriman. Sorry, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Iman itu hanya bermanfaat atas muka bumi je. Iman yang atas muka bumi je yang bermanfaat, sebab Allah nak uji, kan? Ini geng-geng materialistik. Dia nak tengok benda yang ada depan mata dia. Sebagaimana agama-agama lain nak sembah Tuhan, Tuhan kena ada depan mata. Kalau Tuhan gaib, dia orang takkan sembah, tuan-tuan. Dia orang takkan sembah. Dia orang nak Tuhan dia tu betul ada depan dia, baru dia sembah. Dia tak ada, iman dia tak ada. Jadi iman ni hanya bermanfaat atas muka bumi. Iman yang atas muka bumi je bermanfaat. Fir'aun, bila Nabi Musa bawa semua bukti supaya dia beriman pada Allah Ta'ala, dia menolak. Tak nak beriman. Tapi dekat nak mati dah, nyawa dah sampai ke alkum dah, nak tenggelam, nak lemas dah nampak dah segala. Dia bila nak lemas ni, bila nak mati ni, dia dah nampak dah akhirat. Akhirat dah terbuka dah. Akhirat dah terbuka, tuan-tuan. Sekarang kita yang masih hidup, yang belum mati ni, dia akhirat kita tak nampak. Dia panggil mahjub, terhalang. Kita tak nampak, tuan-tuan. Saya tengok dalam video YouTube, kan, seorang lelaki negeri mana saya tak pastikan, dia ambil gambar kawan itu duduk kat kedai macam kedai tayar gitu, kan, kedai yang jual tayar. Dia nak mati, kan, dia nak mati. Jadi dia sihat walafiat, dia dalam kamera CCTV tu, kan, nampak dia bergerak macam dia nak mengelak sesuatu. Dia sedang mendengar sesuatu. Dia bawa diri dia pergi ke di tepi tiang tu, kan. Kemudian memang dia dengar sesuatu, dia berpaling tengok, tuan-tuan, kan. Dia nak pukul. Dia nak pukul dengan tangan dia tu. Dia pukul dengan tangan dia. Tapi siapa nampak benda tu? Tak ada orang nampak. Itu Malikil Maut, tuan-tuan. Yang dia nampak tu adalah Malikil Maut, kan. Terus dia rebah, habis, mati. Maknanya bila terbuka hijab akhirat, kita akan nampak dunia sana. Dunia sini dah tak nampak dah. Dunia sini dah tak nampak. Kebiasaannya masa dana Nabi ni, orang yang nak mati, ahli keluarga pun dia dah tak kenal dah. Tapi mata masih berkelip lagi. Tapi dia bukan dunia kita dah. Dia dah berada di ambang akhirat. Dia nampak hal lain dah, tuan-tuan. Dia nampak benda lain dah. Subhanallah. Nah, itu masalah dunia. Selain daripada dunia yang kita duduk sekarang. Laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Kenapa tidak diturunkan malaikat kepada kami, dan kenapa kami tidak diperlihatkan kepada Allah Ta'ala? Sebab Allah nak uji kita. Allah nak bagi, nak tengok siapa yang iman dia paling kuat. Orang ni lah aku nak bagi ganjaran yang terbesar, kan? Allah nak bagi syurga. Siapa yang paling tinggi iman dia. Subhanallah, kan? Jadi sekaranglah tuan-tuan beriman. Walaupun tuan-tuan tak nampak malaikat, walaupun tuan-tuan tak nampak Allah Ta'ala, tapi tuan-tuan yakin di sana ada Allah Ta'ala, di sana adanya malaikat, kan? Tuan-tuan kena yakin. Sebab iman inilah
di akhirat esok akan memberi manfaat yang besar. Dah mati baru nak beriman, tak ada jalan. Iman itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Dah 7.30 dah. Dah lebih. Duha dah masuk dah. Syuruk dah masuk dah. InsyaAllah sebahagian ayat tu faqad laqad istakbaru fi anfusihim wa utuwan kabira kita bicara pada pertemuan akan datang. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.